Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Nurul Alis. Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, 4 lelaki nyaris maut apabila kereta yang dinaiki mereka dihempap sebatang pokok tumbang dalam kejadian tanah runtuh di Tanah Rata, Cameron Highlands. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani memaklumkan kejadian tersebut berlaku berhampiran Hotel Smokehouse petang tadi. Ketika kejadian, keempat-empat mangsa itu tersepit dalam kenderaan utiliti sukan SUV dan berjaya dikeluarkan oleh orang awam dan anggota bomba. Bagaimanapun, kesemua mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan dihantar ke Hospital Sultanah Hajah Kalthum, Cameron Highlands untuk rawatan lanjut. Hujan lebat selama 2 jam mengakibatkan berlaku 9 kejadian tanah runtuh di Cameron Highlands sehingga menyebabkan laluan terputus. Pihak bomba telah menerima panggilan mengenai kejadian pertama pada pukul 4.16 petang dan sehingga pukul 7 petang tadi, 9 lokasi dikenal pasti berlaku tanah runtuh. Lokasi melibatkan 3 di Berincang, 3 di Tanah Rata dan 3 lokasi lagi di Ringlet. Hampir kesemua kejadian tanah runtuh terbabit menghalang laluan tanpa melibatkan kemalangan jiwa dan kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan. Sebanyak 200 lokasi panas banjir seluruh negara dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, termasuk beberapa lokasi baharu antaranya Maran, Kuala Lipis dan Kota Tinggi. Menurut Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan, pihaknya telah berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi sebarang bencana sejak September lalu. Persediaan dilakukan secara menyeluruh termasuklah dari segi logistik darat, laut dan udara. Kita menetapkan Akademi Bomba di Terengganu di mana kita meletakkan peralatan kelengkapan bot dan juga kelengkapan darat untuk pengangkutan dan pemindahan mangsa banjir. Namun begitu, di peringkat negeri pun kita ada juga menyediakan peralatan-peralatan yang tertentu di hotspot yang tertentu. Namun begitu, sekiranya tidak mencukupi peralatan tersebut, kita akan mobiliskan peralatan daripada negeri yang tidak terjejas. Dari segi sumber manusia, kita telah menetapkan bahawa sekiranya berlaku keadaan yang kritikal, kita akan membekukan cuti anggota di negeri berkenaan. Dan kita akan bantu dengan pegawai-pegawai dan juga anggota penyelamat daripada negeri-negeri yang berdekatan. Tambahnya, cuti 12,500 anggota dan pegawai bomba turut dibekukan sebagai persediaan menghadapi banjir. Di Bacok, Kelantan, 2 keluarga berdepan detik cemas apabila bahagian belakang rumah mereka secara tiba-tiba mendap ke dalam Sungai Kuau di Kampung Kuau petang tadi. Tadi kebetulan kita duduk belakang rumah lah. Duduk belakang rumah tu juga. Nampak benda tu yang ngakuh. Nengkau kecil lah. Betul kalau lama kau besar. Panggil anak tengok. Panggil jiran datang tengok juga. Tengok-tengok duduk tak lama mana dah 2-3-4 minit gitu juga. Beruh dia jatuh sekali dengan pohon-pohon tu. Putus dalam sungai. Tambah mangsa, kejadian itu pertama kali berlaku sejak 13 tahun lalu. Seorang lagi mangsa, Siti Fatimah Mat, 52 tahun, tidak menyangka kejadian mendapan tersebut berlaku kerana cuaca dalam keadaan baik ketika itu. Lepas tu anak pun panggil, kata buah gapo tu dari sungai banyak. Lepas tu kita pun bangunlah tengok apa pokok tu. Duduk tengah-tengah ada pokok nibung tu. Tapi tengok tu waduh lah. Jadi rumah ni royak kau tu tengok dah. Tanya tempat apa ayah kita mau tu. Tak tahulah dia kata. Lalu kat tanah tu utuh lah turun pokok tu pas tengah lagi yang lain. Kalau kat tiang rumah kat tu lah. Jadi sebatang kau tak ada. Habis 3 batang masuk sungai habis. Ketua Polis Daerah Bacok, Deputi Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin yang mengesahkan kejadian tersebut berkata, pemantauan masih diteruskan dan penghuni rumah terbabit diarah berpindah ke rumah saudara terdekat.
Dalam pada itu, 4 unit rumah kedai musnah dalam kebakaran di Bandar Cukai, Kemaman, Terengganu petang tadi. Kejadian kira-kira pukul 2.30 petang itu memusnahkan kedai pakaian terpakai, peralatan pembinaan, restoran dan kedai sejuk beku. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Api yang merebak dengan pantas menyebabkan kesemua mangsa tidak sempat menyelamatkan barangan perniagaan dan hanya dapat keluar menyelamatkan diri. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata, seramai 34 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, Kemaman dan Kijal dengan kekuatan 4 jentera terlibat dalam operasi pemadaman. Kemerebakan berlaku dengan cepat diakibatkan oleh faktor cuaca dan struktur bangunan kayu yang dibina daripada kayu sepenuhnya dan dibantu dengan bahan bakar yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 6 petang. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Polis Melaka berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dikenali sebagai Abang 888 ketika cuba menyeludup bahan itu ke negara jiran. Hasil serbuan di sebuah inap desa di Pantai Puteri, Melaka. Sebanyak 40 kg dadah jenis syabu dianggar bernilai 1.44 juta ringgit dirampas 18 November lepas. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata seorang lelaki warga negara Indonesia 39 tahun turut ditahan dalam serbuan pukul 8 malam itu. Suspek direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam masa daripada 3 bulan tu kita tengok dia aktifnya menggunakan Melaka ni sebagai tempat transit dalam tempoh 1 bulan. Dia MO dia dadah yang datang pada luar tu dia akan pergi kepada homestay ni sebagai tempat transit dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat ni kita ada 2 beg, itu tempat transit dia. Di sana dia akan menunggu courier. Dia akan menunggu transporter pula, boat daripada Indonesia untuk datang ambil dan bawa masuk ke negara jiran tu. Menurut Datuk Abdul Majid, hasil risikan pihaknya mendapati sindiket terbabit tidak lagi menggunakan rakyat tempatan untuk pengedaran dadah, sebaliknya menggunakan warga asing. Di Pahang, tindakan seorang pemandu lori membawa rokok seludup bernilai 3.3 juta ringgit dari Kemaman, Terengganu ke Kuala Lumpur mengundang padah. Dia diberkas polis di Karak bersama-sama muatan 333 kotak pelbagai jenama rokok tanpa cukai kastam. Timbalan Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ketika ditahan, suspek berusia 43 tahun ini diiringi rakannya berusia 30 tahun yang memandu sebuah kereta. Suspek direman 4 hari hingga esok. 9 kompaun bernilai RM120,000 dikeluarkan atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen bagi PRU Dun Melaka. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata sebanyak 37 kertas siasatan telah dibuka. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 19 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 kerana melanggar SOP seperti berhimpun. Manakala 18 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tapi inilah election pilihan raya yang rakyat Melaka mendahului kesihatan awam dan undang-undang daripada kepentingan politik lah. Itu pasal kita tengok aman dah. So saya kata rakyat Melaka memang hebat lah. Sebagai penguatkuasa undang-undang, saya dan Timbalan KP merasakan bahawa kita boleh tengok dalam tempoh ni, dalam tempoh pilihan raya ni rakyat Melaka ni memang hebat dan matang lah.
Saudara, hari ini 4,885 kes baharu COVID-19 direkodkan dalam negara. Walaupun kes harian mencatatkan penurunan di bawah 5,000 kes buat 2 hari berturut-turut, keluarga Malaysia diingatkan terus patuhi semua langkah kesihatan awam. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, bagi memastikan sistem kesihatan awam tidak lumpuh, pihaknya sentiasa mengawasi jumlah kemasukan harian pesakit di hospital termasuk di unit rawatan rapi. So it's very critical that the next few months, the next few weeks rather, that we continue to ensure that we cut transmission, we ensure that more people take their booster doses, we continue to reopen, but reopen safely, sensibly, to ensure that we can balance lives and livelihoods and see a strong recovery for the Malaysian economy next year. We're not out of the woods yet. We know that this is a particularly stubborn virus. It's not going anywhere, but we have to continue to move forward. Walaupun kebanyakan indikator utama jangkitan COVID-19 menunjukkan tren penurunan, namun purata kes aktif masih meningkat sebanyak 6%. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah, purata kes aktif yang dahulunya konsisten selama 10 minggu kini telah menunjukkan peningkatan semula selepas 5 minggu kebenaran rentas negeri diumumkan. Kadar penggunaan fasiliti kesihatan terutamanya bagi pesakit kategori 3 hingga 5 mula meningkat. Malah kewujudan kluster komuniti yang sebelum ini mencatatkan penurunan kini turut meningkat. Kadar vaksinasi dalam kalangan remaja yang rendah meningkatkan kebarangkalian untuk ahli keluarga mereka dijangkiti virus berkenaan. Justru Tan Sri Dr. Nur Hisham menekankan tindakan kesihatan kendiri dengan terus mengamalkan trace bagi mengurangkan risiko jangkitan. Malaysia akan menerima 1 juta tambahan dos vaksin COVID-19 sumbangan China dalam masa terdekat. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah pada sidang media selepas sidang kemuncak khas ASEAN China di Ibu Negara. Sebelum ini, kerajaan China pada Julai 2021 telah menyumbang 500,000 dos vaksin Sinovac untuk membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan Malaysia. Manakala 28 juta dos vaksin disumbangkan kepada negara-negara ASEAN. Turut hadir dalam persidangan maya itu, Presiden China Xi Jinping dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Pengenalan PAS Keluarga Malaysia oleh Prasarana Malaysia Berhad Prasarana diharap dapat menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam untuk beriadah dan mengunjungi lokasi tarikan di Lembah Kelang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PAS berkenaan membolehkan seramai 4 orang dalam satu kumpulan menikmati perjalanan 1 hari tanpa had pada Sabtu, Ahad dan cuti umum dengan kadar hanya RM15. Kemudahan ini membabitkan pengangkutan awam termasuk transit aliran ringan LRT, MRT dan monorail, kendalian Rapid KL serta transit aliran bas. Selain tren, saya difahamkan bahawa Prasarana turut memperagakan imej keluarga Malaysia dengan membuat balutan bas atau bas RAP untuk 2 unit bas Rapid KL sebagai sokongan kepada kempen Keluarga Malaysia. Dengan hanya RM15 setiap seorang daripada sesebuah kumpulan hanya membayar RM3.75 untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan di bawah kendalian Rapid KL sepanjang hari. Beliau berkata demikian selepas melancarkan PAS perjalanan tersebut di Ibu Negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menyifatkan kemudahan pengangkutan awam yang efisien adalah penting bagi mobiliti keluarga Malaysia. Ini pula kabar gembira buat pengusaha industri kecil dan sederhana PKS. Perdana Menteri mengumumkan pakej transit mulai Mac tahun depan yang dilaksanakan anak syarikat Prasarana, Prasarana Integrated Development Sdn Bhd, Pride.
Peniaga PKS dibenarkan berniaga di sekitar 8 stesen LRT laluan Kelana Jaya dengan penyediaan 20 lot perniagaan yang ditawarkan secara cabutan lot. Ia melibatkan stesen laluan Kelana Jaya iaitu stesen Subang Alam, Alam Sutera, Putra Haid, Taman Perindustrian Puchong, Awan Besar, IOI Puchong Jaya, Plaza Rakyat dan SS18. Pemohon yang berjaya akan menikmati struktur sewaan istimewa selama setahun termasuk pengecualian sewa 3 bulan yang akan dimaklumkan tidak lama lagi. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pembentungan dalam merealisasikan transformasi sektor air 2040. Ia selaras dengan matlamat pembangunan lestari ke-6 iaitu memastikan akses kepada air bersih. Inisiatif itu disokong melalui pelaburan yang besar di bawah Ruling Plan RP2 tahun 2022 dalam rancangan Malaysia ke-12. Usaha kita nak memastikan supaya bekalan air terawak ni dapat kita manfaatkan betul. Saya sebut tadi kadang-kadang air yang terawak ni kos walaupun kita bayar tu mungkin murah, tapi nak sampai rumah kita tu sangat mahal. Tapi kita buat basuh kereta, kita buat siram pokok. Sedangkan air hujan pun boleh kita guna untuk siram pokok ataupun kita cadangkan tadi supaya PBT dapat makan air yang kita rawat dan dapat kita gunakan kepada pokok-pokok dan sebagainya. Semua pihak berkuasa tempatan turut disaran menggunakan semula efluen terawat bawah selenggaraan Indah Water Consortium bagi tujuan penyiraman pokok dan lanskap dalam bandar. Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan jadual baharu bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata KPM menerima banyak pandangan daripada ibu bapa dan calon berkaitan jadual SPM berkenaan. Perbincangan bersama Lembaga Peperiksaan dan Pengurusan Tertinggi KPM dilakukan untuk melihat, mengambil tindakan sewajarnya dan menganalisis satu persatu pandangan. Media sebelum ini melaporkan terdapat pihak yang meminta jadual SPM 2021 yang akan berlangsung pada 3 hingga 20 Mac 2022 dikaji semula, terutama kertas peperiksaan yang diadakan pada hari Jumaat dan Ahad. Jumlah pesakit diabetes di Terengganu meningkat 16.5% atau 7,260 kes tahun ini berbanding 6,230 kes tahun lalu. Golongan wanita mencatatkan bilangan kes lebih tinggi iaitu 4,300 kes berbanding lelaki hampir 3,000 kes. Pensyarah Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Dr. Hassan Basri Mukhali berkata amalan gaya hidup antara punca utama penyakit berkenaan. Secara tidak langsung menjadi penyumbang kepada pelbagai penyakit lain termasuk komplikasi buah pinggang dan jantung. Namun sekiranya amalan gaya hidup sihat dapat diamalkan, pesakit diabetes berpeluang kembali pulih. Data menunjukkan bahawa lebih kurang 60% pesakit diabetes meninggal dunia akibat serangan jantung dan strok. Serangan jantung berlaku 3 kali ganda lebih tinggi di kalangan pesakit diabetes berbanding individu yang tidak menghidap diabetes. Kadar kematian akibat penyakit jantung, jangkitan, masalah paru-paru, kanser, masalah hati dan buah pinggang juga lebih tinggi di kalangan pesakit diabetes. Bahan kitar semula merupakan sumber yang boleh dijadikan fabrik dalam penghasilan pakaian berfashion. Perkara itu terbukti apabila beberapa pemain industri memperagakan hasil karya mereka menerusi Kuala Lumpur Young Designer Award. Platform berkenaan dilihat sebagai permulaan baik bagi menggalakkan penghasilan produk fashion mesra alam dalam kalangan pereka muda. Jelas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, budaya kitar dan guna semula bahan mentah boleh dipupuk demi kelestarian dunia fashion masa kini.
Hakikatnya, penganjuran Klaida 2021 ini turut mempromosikan program fashion dan pakaian yang ditawarkan di politeknik dan college community. Dan ia juga menjadi satu daripada platform bagi semua pelajar dalam bidang fashion dan tekstil untuk mengasah bakat, menambah kemahiran dan memperluas pengetahuan seiring dengan usaha untuk membentuk diri menjadi lebih dinamik, kreatif dan juga inovatif. Beliau berharap ramai lagi individu kreatif seperti Datuk Rizalman Ibrahim, Datuk Bernard Chandran dan Datuk Jimmy Chu dilahirkan untuk meneruskan legasi industri fashion negara. Kemudahan pendaratan menjadi cabaran utama dalam industri tuna negara yang berpotensi dibangun dan dikembang bagi meningkatkan pendapatan sektor itu. Justru pelibatan sektor swasta selaku pemain industri sangat penting bagi memastikan hasrat tersebut dicapai. Kalau kita bercakap tentang membangunkan industri tuna, dia bukan saja dari sudut penangkapan tetapi dari sudut infrastruktur landing, pendaratan dan juga industri hiliran yang dapat dibangunkan bersama. So that is the whole rantaian nilai industri perikanan tuna ini yang perlu dibangunkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2021-2030 dan Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi 2021-2030 di Labuan. Mengenai pelan untuk tempoh 10 tahun itu, ia mampu meningkatkan pendaratan dan membangunkan industri tuna secara mampan. Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD bakal menjadikan daerah Port Dickson sebagai lubuk memancing. Menurut Yang di-Pertua MPPD, Zamri Muhammad Esa, ia diyakini dapat merancakkan lagi sektor pelancongan di kawasan pantai Peranginan itu. Dan saranan daripada Yang Amat Menteri Besar juga untuk jadikan satu sirkit, satu kita kata apa, pendapatan-pendapatan yang berlainan lah untuk kita kenal pasti kawasan-kawasan yang boleh kita ketengahkan sebagai aktiviti memancing tadi. Dan ini pun sebenarnya sebagai salah satu kita kata apa, produk untuk kita nak menarik lebih ramai lagi pelancong untuk datang ke Port Dickson. Beliau berkata demikian pada program pertandingan PD Surfcasting 2021 di Port Dickson. Penganjuran kali kedua program itu turut mendapat kerjasama Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan dengan penyertaan seramai 750 orang. Segmen sukan, juara Liga Super 2010 Selangor FC mengumumkan Muhammad Nizam Jamil sebagai penolong ketua jurulatih bagi membantu ketua jurulatih Michael Feichtenbeiner menghadapi musim 2022. Pasukan terkenal dengan gelaran Red Giants itu turut mengekalkan khidmat pengendali dari Jerman sebelum ini, Carsten Netzel, yang turut diberi tugas yang sama. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dr. Johan Kamal Hamidun berharap latar belakang Nizam sebagai bekas pemain dan jurulatih di samping falsafah bola sepak tinggi dimiliki Netzel dapat membantu Red Giants tampil lebih ampuh musim depan. I think the expectation was very clear that we want to be able to compete with the best teams in the league, right? So I think that's something, and the most importantly kita kena buat with consistency lah. I think that's what we've suffered this year. You know, there are moments yang we played good football, kita bermain dengan sangat baik, tapi pencapaian ataupun persembahan tu kita kadang-kadang kita tak dapat buat secara konsisten. Selangor menamatkan Liga Super musim ini di tempat kelima serta tewas di peringkat suku akhir kepada KL City dalam saingan Piala Malaysia. Sementara itu, dua perlawanan separuh akhir pertama Piala Malaysia 2021 berlangsung malam ini. Berikut keputusannya.
Ini pula berita gembira bagi sukan luncur ais negara. Peluncur ais muda negara C. Sri Abirami mempamerkan persembahan memukau ketika mencatat kejayaan merangkul trofi Tallinn 2021 yang berlangsung di Estonia semalam. Peluncur berusia 9 tahun itu berjaya meraih 23.49 mata untuk muncul juara dan mengetepikan 7 peserta lain dalam acara luncur bebas kategori Cup B Wanita. Peluncur tuan rumah Emilia Drachenko menduduki tempat kedua dengan 23.33 mata, manakala rakan senegaranya Tatiana Iziminikova meraih tempat ketiga apabila mengumpul 21.77 mata. Bulan lepas, Sri menduduki tempat kedua dalam kategori sama pada saingan Piala Narva juga di Estonia. Sri yang telah memenangi lebih 50 pingat emas di pelbagai peringkat pertandingan mengukir namanya dalam Asia Book of Records sebagai pemenang pingat termuda dalam luncur ais antarabangsa pada 2019. Selain itu, dia juga tersenarai dalam Malaysia Book of Records sebagai peluncur termuda memenangi kejohanan luncur ais Skates Asia Wanita pada 2017. Skuad hoki remaja kebangsaan Kendalian Wollaston kini dalam persiapan terakhir bagi menghadapi Piala Dunia Remaja Lelaki 2021 yang akan bermula pada 24 November hingga 5 Disember ini. Selain persiapan dalam aspek corak permainan, latihan intensif turut difokuskan kepada benteng terakhir skuad yang dikawal Cik Syarul Azmi Cik Saupi dan Muhammad Hamiz Muhammad Ahir. Penolong jurulatih penjaga gol Roslan Jamaluddin berkata latihan intensif itu penting bagi memastikan kedua-dua penjaga gol negara bersedia menyerap segala asakan berbahaya lawan. Segala drill ataupun training yang saya lakukan adalah dalam situasi perlawanan. So saya akan lebih fokus pada penalty corner defense. And then dalam masa yang sama, goalkeeper kena sentiasa bersedia dalam situasi perlawanan. Sementara itu, pertahanan Sharman Mati sudah tidak sabar untuk memulakan aksi pertama menentang Chile meskipun sedang dalam proses membiasakan diri dengan cuaca di Bhubaneswar, India. Nak kena sengaja dengan cuaca malam dan untuk second game kita, untuk game kita lawan menentang Belgium malam, so kita kena sesuai dengan cuaca. Anak buah Wollaston yang diundi dalam kumpulan A akan berdepan laluan sukar menentang naib juara edisi 2016 Belgium selain Afrika Selatan dan Chile. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP walau di mana anda berada. Yang sahih di berita RTM. Saya Nurul Alis, Aidil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.